Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sebelum ni kita dah belajar mengenai tiga keadaan jirim, iaitu jirim wujud dalam bentuk pepejal, cecair dan juga gas. Okey, untuk hari ini kita akan sentuh mengenai satu konsep yang ada di dalam tiga keadaan jirim ni. Okey, sebelum tu kita tengok satu video. Okey, itu video yang pertama. Okey, kita tengok video yang kedua. Okey. Jadi dalam video tu kita tengok video yang pertama, bila dia kawan tu mandi apa semua. Kemudian bila dia letakkan kasut yang berbau tu, dia terus pingsan. Kasut tu duduk jauh, bukan duduk dekat. Kemudian bila dia sembok apa perfume di dalam kasut tu, dia terjaga semula. Okey, persoalannya macam mana bau daripada kasut yang jauh tu boleh sampai ke dia menyebabkan dia pingsan, dan macam mana bau minyak wangi tu boleh sampai kepada pemuda tadi menyebabkan dia bangun balik. Itu yang pertama lah. Okay. Video yang kedua, nasi goreng. Iklan yang sangat famous dulu, nasi goreng. Bila kawan tu keluar, Mr. Oz tu keluar daripada rumah, maka dia terbau nasi goreng daripada rumah jiran dia. Sedapnya nasi goreng bau tu, maka dia pun ambil pinggannya tu pergi dekat rumah yang sebelah tu. So, persoalan dia macam mana bau nasi goreng tu daripada dapur rumah sebelah, jauh daripada tu, boleh sampai kepada dia tu. Okay, so ini yang kita nak belajar. Sebab di dalam tiga keadaan jirim ni, dia ada satu konsep yang dipanggil resapan. So, apa itu resapan? Okay, kita tengok. Okay, so resapan. Okay, resapan ialah penyebaran bau di mana resapan zarah-zarah seperti minyak wangi dan nasi goreng tadi. Okay, resapan apa? Adalah proses pergerakan rawak zarah-zarah jirim dari kawasan yang berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah. Okay, jadi kawasan nasi goreng tadi di dapur tu itu kepekatan bau dia tu sangat tinggi. Maka dia akan tersebar, dia akan bergerak ke kawasan yang lebih rendah kepekatan dia. Iaitu rumah sebelah lah ataupun kawasan yang sekeliling itu. Jadi pergerakan zarah-zarah bau tadi dia akan masuk di celah-celah udara tadi. Dia akan pergi kemudian sampailah ke hidung orang tadi. Menyebabkan bau tu boleh sampai. Okay. Resapan ini boleh berlaku dalam pepejal, boleh berlaku dalam cecair, boleh berlaku juga di dalam gas. Okay. Kita tengok resapan di dalam gas. Okey.
kat sini dia ada satu eksperimen. Okey, kita nampak ada satu balang kan. Balang tu dipanggil balang gas, dalam tu ada udara yang tidak berwarna belah atas. Belah bawah tu dia ada gas nitrogen dioksida yang berwarna perang. Maksudnya di bawah warna perang, di atas tak ada warna. Kemudian dua balang ini dipisahkan dengan satu cardboard. Bila cardboard itu ditarik, tidak lama kemudian, beberapa saat kemudian, balang tadi yang hanya dulu yang tadinya bawah saja warna perang, bila kita buka balang tu, semua gas dalam balang tu semuanya menjadi warna perang. Asalnya perang berada di bawah. Bila kita buka, dia akan naik ke atas. Tu dipanggil resapan lah. Okey. Kat situ gas nitrogen dioksida merebak dengan cepat ke dalam balang gas apabila cardboard dikeluarkan. Sebab apa? Zarah-zarah meresap dengan cepat. Zarah-zarah gas duduk jauh antara satu sama lain. Ruang yang besar di antara zarah-zarah. Jadi kenapa dia bergerak dengan cepat? Sebab zarah-zarah gas ni duduk jauh antara satu sama lain. Bila duduk jauh antara satu sama lain, ruang antara dia sangat besar. Maka dia boleh menjinaklah di celah-celah zarah-zarah gas tadi. Okey. Kita tengok video ni. Okey, kita nampak kan. Tadi salah satu balang dia warna jernih, iaitu dia tak bercampur. Bila kita buka, zarah-zarah yang warna kuning tu, gas yang warna kuning tu, perang tu, dia akan masuk di celah-celah gas tadi. Okey, kita tengok ah. Okey, itu satu. Okey, tengok video pula yang ni. Yang ni lebih jelas lah. Jadi cepatkan lah. Okey, ini gas bromin berada di bawah berwarna perang, kemudian gas udara biasa berada di atas. Kemudian nanti dia akan buka. Bila buka, oh sorry. So bila dia buka tu dia akan naik lah. Okey. Nampak kan gas-gas bromin yang berwarna perang tu dia akan masuk di celah-celah udara biasa. Sebab zarah-zarah udara ni duduk jauh antara satu sama lain, maka dia ada ruang. Bila ruang tu besar, maka dia mudahlah untuk masuk di antara zarah-zarah. Okey, tengok balik. Okay.
Itu berlaku dalam gas. Okay, kita tengok pula resapan dia juga berlaku dalam pepejal. Okey. Di mana? Okey. Okey, jadi dalam pepejal kita sediakan satu balang tabung uji yang ada gel. Gel ni pepejal lah. Kemudian dalam tu kita letakkan kristal kuprum 2 sulfat. Dia berwarna biru kristal ni. Tapi dia mengambil masa, kamu tengok situ, selang beberapa hari. Kalau gas tadi sat je. Kalau pepejal selang beberapa hari, semuanya akan jadi warna biru. So ini membuktikan yang pertama, resapan juga berlaku dalam pepejal. Cuma dia berlaku sangat perlahan selepas beberapa hari. Soalannya, kenapa berlaku perlahan? Okay. Jawapan dia kerana zarah-zarah pepejal duduk rapat di antara satu sama lain. Jadi nak bergerak di antara zarah tu sangat sempit lah ruang dia. Jadi dia mengambil masa yang lama. Kalau gas tadi, zarah-zarah dia duduk jauh antara satu sama lain, maka dia senang untuk meresap. Tapi kalau dalam pepejal sangat susah. Boleh meresap tapi dia mengambil masa yang lama kerana zarah-zarah pepejal disusun rapat-rapat di antara satu sama lain. Macam kita lah. Contoh kita ada di atas jalan tu roadblock. So kereta banyak bersusun. Kita nak lepas atau nak masuk celah-celah tu susah. Tapi contohnya kalaulah jalan itu lengang, so kita bawa kereta ataupun motor, kita boleh bahasa kita panggil cilok kan. Mudah untuk kita cilok di sana di sini kan. Itu gambaran lah susunan di dalam pepejal dan juga gas resapan yang berlaku. Okey. Yang ni sebenarnya yang ni sebenarnya resapan dalam cecair ya. Ini juga resapan yang berlaku dalam cecair, bukan dalam pepejal ni. Tapi dia mengambil masa yang lama jugalah berbanding dengan gas. Gas lebih cepat, yang kedua cecair, yang ketiga pepejal. Tengok. Okey. Okey, ni cecair tadi lah. Okey lah. Contoh ni dalam akmal lah, kita gunakan air jernih, kemudian kita gunakan kristal yang tadi, yang kita letak dalam pepejal tadi, warna biru. Kemudian kita letak, kita biar, lama-lama air itu yang jernih tadi dia akan bertukar menjadi warna biru. So ini menunjukkan yang pertama sekali, dalam cecair boleh berlaku resapan. Yang kedua, kadar resapannya lebih cepat berbanding dengan pepejal. So kalau kita nak susun, yang paling cepat ialah gas, yang kedua cecair, yang paling lambat ialah pepejal. Kenapa? Bergantung kepada susunan zarah-zarah. Lagi rapat, ruang dia makin kecil, maka susahlah resapan berlaku. Kalau duduk jauh zarah-zarah dia, maka ruang antara zarah lebih besar, maka resapan boleh berlaku dengan cepat. So, setakat ini apa yang kita belajar ialah resapan boleh berlaku dalam pepejal, boleh berlaku dalam cecair, boleh berlaku dalam gas. Okey. Cuma beza dia ialah cepat ataupun lambat dia punya kadar resapan dia. So yang paling cepat ialah gas, yang paling lambat ialah pepejal. Tengah-tengah adalah cecair. So apa yang mempengaruhi cepat ataupun lambat resapan ini bergantung kepada ruang antara zarah.
Susunan dia lah. Kalau susunan dia rapat, ruang dia kecil. Bila ruang dia kecil, dia susah untuk meresap. So resapan berlaku dengan lambat. Kalau zarah-zarah disusun jauh, ruang antara zarah pun makin banyak, maka resapan berlaku dengan lebih cepat. So itu saja pembelajaran kita untuk hari ini. Nanti cikgu akan bagi soalan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sebelum tu kita tengok ada satu video yang ni pun resapan jugalah. Letakkan ayak tu, letakkan pewarna. So kita boleh tengok lah. Resapan dia boleh berlaku. Okay. So sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.